Dan kita masih lagi di bawah tajuk lafaz yang dimakruhkan, sebahagian ulama menggunakannya tetapi sebenarnya tidak makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi di bawah tajuk lafaz yang dimakruhkan, sebahagian ulama menggunakannya tetapi sebenarnya tidak makruh. Sambungan pada fasal yang keempat dalam kitab lama, muka surat 768. Kitab ibu-ibu 621. Kitab ibu-ibu muka surat 621, kitab hijau lama 768, fasal yang keempat. An-Nahas menceritakan lagi dari orang yang tersebut. Ia berkata, jangan kamu katakan tawakkaltu ala rabbil karim, dengan maksud aku bertawakal kepada Tuhanku, Tuhan yang maha mulia, ataupun dipanggil juga maha pemurah. Tetapi katakanlah tawakkaltu ala rabbiyal karim, aku bertawakal kepada Tuhanku yang maha pemurah. Aku berpendapat bahawa pendapat seperti di atas tidak ada dasarnya sama sekali. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maksudnya sebenarnya tak ada apa pun masalah dia dekat situ. Sama ada kita nak guna Rabbiyal Karim ataupun Rabbiyal Karim sahaja. Itu hanya tak tahulah mana punya pandangan-pandangan yang ganjil, yang menyebabkan kadang-kadang boleh mengelirukan masyarakat atau manusia. Tetapi alhamdulillah para alim ulama kita yang terdahulu juga ramai yang kita panggil bersepakat
ramai yang ilmuwan yang menangkis semua perkara-perkara yang kadang-kala boleh menimbulkan kecelaruan, apatah lagi dengan tidak ada mana-mana sandarannya. Jadi masalahnya dalam doa itu kita panggil macam doa lah. Maknanya boleh je kan kita nak bertawakal tu satu benda yang sangat dianjurkan oleh agama. Kita nak sebut aku berserah pada Tuhan yang mulia, pada Tuhan yang pemurah, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang penyantun, Tuhan yang maha lemah lembut. Tak ada masalah pun. Yang penting adalah dalam hidup kita hari ini jangan tinggalkan tawakal kepada Allah. Yakni kita berserah diri kepada Allah dalam semua perkara, dalam semua keadaan, dalam semua situasi. Maka menyerahkan diri kepada Allah itu adalah satu benda yang paling penting dalam hidup kita. Berdasarkan firman Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila kamu telah berazam. Berazam ni maknanya kita dah aturkan satu benda. Kita dah plan sesuatu. Kita dah rancang sesuatu dengan rapi dan terbaik. Maka Allah bagi tahu, fatawakkal 'ala Allah. Berserahlah kamu kepada Allah. Contohlah paling senang tak? Jawatan kuasa kita Muslimat. Dia dah aturkan mungkin program untuk tahunan. Setahun punya program yang grand, yang besar-besar. Hanya orang kata menunggu masa untuk dilaksanakan. Itu namanya azam tak? Bila kita dah menyusun atur sesuatu benda. Maka menanti hari kedatangan majlis tersebut, umpamanya kita serah pada Allah. Samalah macam ujung minggu ni orang kahwin. Ni cuti sekolah ni kan. Orang kahwin pun ya gak, open house pun jalan. Raya dah habis dah, tapi dia akan bersambung lah. Terus susah hati, dia bersambung sampai raya haji insyaAllah. Kan? Orang panggil kita belasah je. Orang panggil makan, bukan suruh panggil masak kan. Dia kata ustaz jemput datang makan, datang je lah. Semalam pun ada gak, tapi dia tukar nama, jamuan kesyukuran. Dia tak letak open house pasal raya dah habis. Kan? Yang penting kedarah tu. Jadi nak sebutnya macam orang kenduri kahwin kan, yang akan pecah peluh ni bukan pengantin je, mak bapak pengantin. Memikirkan cukup tak cukup makanan kan, hujan ke tak hujan nanti, ataupun yang dijemput ni semua datang ke, berlebih ke berkurang. Itu lagilah kita punya tawakal tu memang betul-betul 100% lah. Memang betul-betul. Malam besok nak kenduri tu, malam tu kita buatlah sembahyang hajat. Kita buat cara agama kita ajar lah. Berdoa sama-sama tak, satu keluarga sembahyang hajat. Ya Allah, besok kami ada kenduri kendara besar, nak kahwin 2 orang sekali. Kami serah pada Engkau ya Allah yang terbaik. Cukup lah. Allah tahulah yang terbaik itu macam mana. Kan, kalau kita nak detail pun boleh gak, tapi itu pun dah memadai sebenarnya. Kita doa minta yang terbaik pada Engkau ya Allah, kami berserah saja. Mudah-mudahan semuanya lancar, baik dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya tawakal ni tak kisah pun kita nak guna doa macam mana gaya pun. Tapi itulah, macam dalam kitab ni dah tulis gitu, jadi saya huraikanlah sikit. Baik, sambung lagi fasal yang kelima. An-Nahas menceritakan lagi dari Abu Bakar bin Muhammad bin Yahya. Dari Abu Bakar Muhammad bin Yahya, ada salah seorang yang mengatakan, janganlah kamu membaca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Dan jangan pula membaca Allahumma rzuqna syafa'atan Nabi. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya hanya memberi syafaat itu kepada orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Itu alasannya lah.
Alasan dia jangan minta syafaat sebab yang Nabi nak bagi syafaat ni orang yang layak masuk neraka je. Itu alasan dia yang buat reka cerita benda tu. Tetapi dia kata, aku berpendapat bahawa apa yang disebut di atas adalah satu kesalahan yang memburuk dan membodohkan, dan kebodohan yang keterlaluan. Sekiranya terdapat itu tidak mendatangkan tipu daya yang menyesatkan dan tidak ditulis dalam kitab, tentunya aku pun tidak sudi menyebut hikayat pendapat itu. Jadi kata ulama ni, sebab benda ni dia jumpa dalam kitab. Tu yang dia, kalau Arab panggil dia rod balik lah, maknanya dia menafikan balik. Kan kita baca dalam wirid lepas-lepas solat kan, kita diajar wirid Allahumma ajirna minan nar. Elok aja tu imam baca, semua orang baca kan. Ya Allah, selamatkan kami daripada bakaran api neraka-Mu ya Allah. Itu doa yang baik-baik. Bukan nak nanti doa tu mesti dibaca oleh bakal penghuni neraka. Kan macam tak logik lah. Sama macam tadi tu. Bila minta syafaat tak boleh. Dia kata sebab yang nak dapat syafaat ni orang yang dihumban neraka tu. Masalahnya kita pun tak tahu kita ni mana satu. Kan? Bukan kita nak minta masuk neraka, tidak. Kita sangka baik, insya-Allah kita semua masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Tapi hujah tu macam dia kata tadilah, menimbulkan kekeliruan dan kebodohan. Macam nak membodoh-bodohkan orang. Tak kiralah kita ni baik ke kurang baik ke, doa tetap doa yang baik-baik. Dan bila kita doa Allahumma ajirna minan nar, itu doa yang baik supaya kita ni ada ingatan. Bila kita doa ya Allah selamatkan kami daripada bakaran api neraka, maknanya kita kena ingat kita tu orang yang sedar diri. Bila doa macam tu maknanya kita sedarlah diri kita ni siapa. Bukan seorang yang baik, kita ni adalah pendosa, kita ni pun belum tentu masuk syurga. Jadi kita doa yang baik-baik, mudah-mudahan dengan keberkatan doa itu Allah makbulkan dan kita akan terhindar daripada bakaran api neraka Allah. Kaedah dia begitu. Tapi kadang ada orang dia terlebih dia punya pemikiran dia, terlebih dia punya kajian dia, terlampau cerdik sangat ke apa tak tahulah. Tapi benda ni pada saya simple saja. Rasanya budak sekolah pun boleh faham kot benda ni. Kan? Senang sangat. Maknanya doa tu jalan, dan apa pun dalam hidup kita ni, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita elakkanlah melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan dosa, kerana secara adatnya bila mendatangkan dosa dia akan membawa manusia dihumban ke dalam api neraka. Wal'ayazubillah. Jadi dengan saki baki hidup kita yang masih ada dan masih berbaki ni, dan tak tahulah bakinya berapa lagi tinggal, jadi gunakan baik-baik nikmat yang ada ini. Tak usahlah kita isi dengan benda-benda yang merugikan kita. Apatah lagi kerugian itu besok bakal ditanggung di akhirat. Kalau rugi atas dunia, orang kata boleh buat kira-kira lagi lah. Boleh ejah balik, boleh bincang, boleh PM tepi, tengah apa semua dah. Tapi kalau dah melibatkan di akhirat, baru sedar kita rugi, apa pun tak dapat. Pagi tadi saya sembang dalam kuliah subuh saya, tajuk dia menyesal tak sudah. Macam tajuk lagu. Menyesal tak sudah. Dah, menyesal tak sudah. Kalau dah sampai akhirat tahu-tahu kosong akaun kita, yang kita duk rasa macam ya sangat dah beramal dulu, tiba-tiba tak sedar ada benda-benda yang menyebabkan amalan kita tu terhapus, ataupun pahala-pahala tu lenyap sedikit demi sedikit, ataupun kita buat benda zalim dekat manusia, nanti di akhirat manusia datang tuntut seorang demi seorang, kan? Yang Nabi kata bagi pahala kita ke orang tu, tak tahu habis dah pahala, orang datang tuntut, pikul pula dosa orang tubuh kat kita. Itu yang kita takut. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, apa pun dalam hidup ni sekaranglah masa yang terbaik.
Kita nak menyesal, kita nak merintih, kita nak meratap, kita nak bertaubat, kita nak buat pusingan patah balik ke pangkal jalan. Inilah masanya. Sementara ada kekuatan, sementara sihat, sementara bernyawa ni, ambillah peluang. Kan? Kalau tidak, nanti sesalan tu dah tak ada manfaat. Itu yang sayang sangat. Biarlah atas dunia ni menyesal sesesalnya. Sebab bila dah mati, tak ada apa guna penyesalan tu. Orang Melayu kata menangis air mata darah pun dah tak ada faedah. Kan? Tak ada artinya. Sebab bila kita menyesal di tempat yang tak sepatutnya menyesal, memang tak ada makna lah. Kita menangis merintih di tempat yang kita dah tak boleh buat apa-apa. Apa yang boleh buat? Nak boleh buat apa-apa ni masih hidup atas dunia ni. Dah mati kain kapan semua masuk kubur, apa benda yang boleh buat lah tuan-tuan ibu-ibu? Tak ada apa dah. Kubur tu alam transit. Transit pun bukan main-main. Dia boleh jadi taman syurga, boleh jadi kawah neraka. Itu yang takut. Lepas tu bangkit pada mahsyar besok, sama juga. Tak ada dah semayang, tak ada dah puasa, tak ada dah haji umrah, tawaf pun tak ada dah. Ada gak orang memikir gak, dia bertanya pula, Ustaz, besok saya masuk syurga, saya kena semayang, Ustaz. Saya kata haji nampak rajin benar ni. Rajin benar ni, sampai ke syurga dia nak semayang. Itu mujur dia tak cakap kat kita, Ustaz, besok dalam syurga Ustaz jangan lupa bagi kuliah. Kalau itu kau kuliah lah sendiri. Aku nak rehat dengan bidadari esok ni. Kan? Amin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, jauh pula begini. Kan? Kita semayang berhempah pulah ni atas Subanjaya ni je. Dekat dunia ni saja. Kan? Kita nak sedekah berhabis duit masuk dalam tabung kat belakang tu, masih hidup. Tak apa Ustaz, besok mati waris akan atur. Boleh percaya kat waris? Bolehlah percaya, tapi sejauh mana dia akan urus? Saya pernah sebutkan dulu, saya ulang ringkas balik pagi ni, almarhum Datuk Ismail Kamus kan pesan. Dia kata kita kena pulun ibadah untuk diri kita masing-masing. Jangan mengharap waris nak tolong buat lepas kita mati. Itu arwah ada pesan, Tok Guru kita pesan tu, Datuk Ismail Kamus. Dia kata jangan harap sangatlah waris nak tolong. Tak apa Ustaz, saya anak 10, semua sekolah agama. Ya, betul, bagus. Berapa hari dia nak tolong kita? Dia nak pergi kubur kita berapa kali agak-agak? Kan? Lepas mati kok ya, seminggu menghadap kubur, lepas tu dia pun ada kerja. Waris yang hidup ni bukan kerja nak pergi kubur hari-hari, tuan-tuan. Diorang pun ada life dia, ada hidup dia, ada anak bini, anak ditanggung, nak dibuat kerja, cari duit, cari nafkah. Jadi kata almarhum, pulunlah untuk diri kita sendiri. Tak payah harap waris selepas kita mati. Jangan harap langsung, dia kata. Kalau ada, itu kira bonus lah. Kalau ada anak-anak kita yang betul-betul soleh, solehah, yang baik-baik betul ni, tiap kali didoakan kita lepas solat, tiap kali malam Jumaat ke dia hantar Yasin kat kita baca, tahlil, itu rezeki kita. Tapi nama mengharap dengan kita masih hidup pun tak buat apa-apa, hanya passing ke waris, tak payahlah, dia kata. Memang tak ada harapan, dia cakap. Yalah, sebab waris pun banyak kerja. Diorang pun ada hidup dia, kan. Nak cari ayam pun tak ada, banyak kerja, kan. Sardin ada makan je lah sardin tu. Kelang-kelang kabut sangat pasal apa. Kan, jadi itu yang kita nak sebut. Maknanya boleh aja doa minta selamat daripada api neraka. Itu satu. Yang kedua tadi, doa minta syafaat. Boleh. Walaupun pandangan tu kata tak layak lah sebab kita bukan ahli neraka. Bukan nak kira macam tu, kan. Maknanya doa hari-hari, ya Allah, kau jadikanlah kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal menerima syafaat daripada Nabi-Mu yang mulia, ya Allah. Doa minta, kan. Sebab memang tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, di akhirat besok hampir setiap orang sangat memerlukan pertolongan. Kalau kita, yalah, orang kata renung-renung, kan, rasa-rasa confident ke
dengan apa yang kita dah buat sehingga ke hari ini, boleh menjamin kita dekat mahsyar besok tak ada talian hayat. Rasa macam tak lepas kot tu. Kita betul-betul menung, duk congak kira-kira. Tak boleh ni. Rasa kena gak ada pertolongan ni. At least pertolongan Allah ataupun syafaat Nabi tu kena juga. Kan? Kita sedar diri. Jadi cerita dia minta, ya Allah bantulah kami, jadikan kami umat yang bakal menerima syafaat Nabi-Mu ya Allah. Doa lah. Tapi bukan main doa saja, dia adalah kaedah dia juga. Syarat dia ikut Nabi lah. Syarat dia kena dengar cakap Nabi juga. Kena cuba tiru segala sunnah yang Nabi tinggalkan pada kita, terutama amalan-amalan yang telah diwasiatkan oleh Nabi, yang diarahkan oleh Nabi untuk kita buat, dan yang mana kena tinggal, kita tinggalkan. Dan yang utama juga sebenarnya adalah kita banyakkan selawat dalam hidup. Selawat ni, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, benda besar, benda yang sangat mustahak. Sehingga ulama bincang antara istighfar dan selawat paling utama. Kadang orang tanya kan, Ustaz, saya nak istighfar ke selawat? Jawapannya dua-dua lah buat. Tapi kalau tanya mana satu paling utama, ulama dah bincang, jawapan dia selawat. Alasan dia apa? Alasan dia, dengan kita berselawat tadi, itu juga menjadi asbab Allah ampunkan dosa kita. Kalau kita istighfar, kita dapat pengampunan saja. Pahala selawat tak ada. Tapi bila kita berselawat, kita dapat pahala selawat, dekat dengan Nabi, syafaat Nabi, dan dapat sekali pengampunan. Itu hujah para ulama. Jadi sebab itu bukan maksud selawat je istighfar tak payah. Tak, istighfar juga. Macam kita sebut dulu kan, ulama cadang setiap hari istighfar 300 kali. Lepas tu selawat, Ustaz, selawat ikut kita lah. Berasa nak baca 100 kali, 200 kali, 1000 kali sehari, ikut kita. Ikut kemampuan dan keikhlasan kita masing-masing. Takat mana rasa mampu nak berselawat, dipersilakan. Tetapi saya pesan untuk diri saya dan kita semua dan menonton ni juga, jangan tinggal selawat. Jangan tinggal walau satu hari sekalipun. Tak banyak pun, sikit pelan-pelan pun jadilah. Senang je ibu-ibu sekalian. Sambil ibu-ibu kupas bawang tu, jangan membawang, berselawat. Ni sambil kupas boleh tahan dia punya mulut kan, duk mengata ke jiran sebelah. Jadi sambil kupas bawang kita selawat, sambil masak gulai ke apa selawat, sambil basuh baju kat mesin tu selawat, sambil nak nunggu kering selawat, sambil sidai baju selawat. Boleh je kan. Takkan asyik selawat je Ustaz, habis nak buat apa lagi? Kita nak apa lagi masa tu? Nak menyanyi pula ke? Tak kan? Selawat lah, istighfar, berzikir, tak kisahlah mana pun, tapi selawat jangan tinggal tuan-tuan. Tanyalah mana-mana ulama sekalipun, tanyalah ustaz ustazah yang mengajar di Al-Falah ni, mesti jawapan dia sama je kan. Kita usahakan. So mana yang dah amalkan selawat setiap hari, alhamdulillah, teruskan saja. Mana yang rasa-rasa culang-caling, sekejap selawat, besok tak ada, lusa selawat, minggu depan pula baru selawat balik, kita perkemaskan. Kita kemaskan. Cuba buat setiap hari. Paling kurang pun nak tidur malam selawat. Paling itu dah habis-habis, dah tak tahu bila aku nak selawat ni kan. Nak tidur selawat. Saya baca dalam kitab Mastikah Hadis baru ni, tajuk betul lah, bila nak selawat. Antaranya yang saya ingat disebut dalam kitab tu, hari Jumaat dan malam Jumaat. Itu antara keutamaan, waktu-waktu terbaik kita selawat. Lepas tu dia kata selepas selesai menjawab azan, sebelum kita baca doa azan tu, kan Bilal sebut la ilaha illallah yang penghabis tu kan, kita pun jawab la ilaha illallah. Lepas tu selawat dulu, baru baca doa Allahumma rabb hazihi da'wati tamah, macam tu. Lepas tu yang ketiga, selepas ambil uduk, selesai basuh kaki, sebelum baca doa uduk tu, selawat dulu. Kalau dalam tandas Ustaz, keluar dulu, jangan lurus sangat
Mengadap mangkuk jamban, Allahumma sholli. Kau jangan cari penyakit, keluar dulu. Kalau dalam tandas lah, kalau bilik air tu lama bincang juga kan. Jadi itu nombor 3. Antaranya lagi masuk dan keluar masjid. Kita langkah kaki, lepas tu baca doa masuk masjid, keluar masjid, lepas tu selawat, boleh juga. Dan adalah dia 7, termasuk dalam berdoa kan. Berdoa ni sangat utama lah, sehingga ada hadis Nabi sebut, mana doa yang tak iring dengan selawat ni, khususnya doa-doa yang kita minta lepas-lepas semayang, doa yang panjang-panjang tu, Nabi kata tidak diangkat ke langit. Maknanya tergantunglah doa tu lah, dia macam tak sampai. Jadi penting selawat ni banyak, termasuk disebut juga dalam kitab tu ketika kita mencari barang yang hilang kan. Kita nak keluar dah lambat, cari kunci kereta tak jumpa, kan, nak pergi kuliah ni dah lewat, cari kunci kereta tak jumpa, selawat lah, sambil selawat sambil cari. Jangan selawat mana kunci kereta aku tak datang-datang. Itu wali, kita ni bukan. Kita ni wali nikah aja kan. Jadi sambil selawat sambil cari, jangan sambil cari sambil mengamuk, tak jumpa kan, marah ke bini, marah ke laki, marah ke anak, sepak-sepak, dah macam-macam dikeluarkannya kan. Benda yang tak berkait dengan kunci kereta semua keluar. Ni abang lah ni semalam buang stokin merata-rata, tak ada kena mengena stokin dengan kunci kereta. Dia sebab dia dah marah kan, semua keluar. Dia macam tu. Jadi sambil cari sambil selawat. Dan satu lagi ialah cari barang hilang ataupun kita terlupa kan. Kita tengah menyembang, Ustaz tahu ada satu kedai makan sedap Ustaz. Kita pun tanya, nama apa kak? Allah, nama apa? Lupa lah pula. Sambil tu selawat. Kejap saya selawat je. Ingat. Apa tempat dia akan ingat insyaAllah. Jangan sambil lupa tu ketuk kepala je tu. Dah lama biol tu. Kan? Jangan ketuk kepala. Selawat. Lupa, cari benda hilang ke apa, selawat. Dah. Kalau pasangan hilang macam mana Ustaz? Itu kena iklan dalam Facebook lah kan, cari suami hilang tak dapat kesan. Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, itu maknanya mohonlah syafaat dah. Doa saja, minta syafaat. Tapi syarat dia lebih kurang macam tadi saya sebut lah. Maknanya kena ikut sunnah, kita tiru akhlak Nabi, dan perbanyakkan selawat tu penting kan. Baik, sambung bacaan. Banyak hadis sahih yang diriwayatkan yang menggembirakan orang mukmin yang sempurna imannya dengan janji syafaat Nabi SAW kepada mereka. Antaranya Nabi SAW bersabda, man qala mithla ma yaqulul muazzinu halat lahu syafaati. Siapa yang mengucapkan sama seperti mana apa yang diucapkan oleh muazzin, ataupun dia panggil Tok Bilal lah, orang yang bang, halal lah, yakni berkatlah baginya syafaatku nanti. Jadi ada satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW menjawab azan. Maknanya kita jawab azan tu, walaupun ada perbincangan, ulama kata yang kita jawab azan ni yang digalakkan tu adalah azan yang kita dengar secara real, secara live real lah. Ulama kata kalau TV, radio tu jawab pun tak apa, tak masalah, tapi kuatnya macam kita dengar bang kat masjid surau, macam tu lah kan. Itu ada perbincangan juga. Baik, bila kita jawab tu, semua orang tahulah jawapan-jawapan azan tu. Nabi kata siapa yang jawab, dia akan mudah untuk mendapat syafaat daripada aku, kata Nabi. Tengok, macam tak ada kena mengena, jawab azan, lepas tu Nabi tolong kita kan. Tapi itulah agama, ibu-ibu sekalian. Itulah agama Islam yang sangat indah ni. Kadang-kadang bila kita fikir dia macam tak ada kena mengena, tapi Allah boleh buat. Contoh, kita sedekah, tiba-tiba penyakit kita hilang, kan. Kita sedekah ni RM10, RM5 dalam tabung.
Tak tahu balik, lega pula sakit pinggang. Tadi masa dengar ceramah ustaz, sakit pinggang, sakit otak, semua ada. Balik-balik lega. Kan? Kita tak tahu, mana tahu itu berkat sedekah. Sebab sedekah ni kan dia punya cabang dia banyak. Boleh tak kita sedekah ustaz, kita niat Allah hilang penyakit dalam tubuh? Boleh. Boleh tak kita sedekah niat mudah-mudahan anak kita belajar elok, otak dia cergas, berjaya dengan cemerlang? Boleh. Sebab boleh tak kita sedekah niat macam-macam lah, yang lain daripada lain lah, yang macam tak ada kaitan tapi puncanya sedekah tadi. Banyak dah berlaku benda ni ibu sekalian. Dah asbab-asbab kita bersedekah tu Allah boleh buat 1001 benda pada kita yang baik-baik lah. Jadi sebab itu azan, jawab azan tiba-tiba boleh dapat syafaat baginda. Macam tak link tu tak sampai, tapi itulah agama. Kan? Dia mengajar kita dengan sangat hebat. Dan tepat sekali dia kata penjelasan Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abul Fadal Iyad rahimallahu ta'ala. Sesungguhnya telah dikenal betul adanya permohonan para salafus salih radhiyallahu anhum akan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesukaan mereka pada memohon syafaat itu. Jadi dia kata ada dah bukti-bukti sebelum ni dalam kitab dan sebagainya, orang-orang salafus salih yang terdahulu yang memang pernah dan sangat suka berdoa memohon syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada apa pun masalah dia. Kan? Minta saja, doa elok-elok. Insya-Allah Allah akan bagi. Dan selanjutnya ia berkata, oleh kerana itu tidak sepantasnya orang yang mengatakan dilarang memohon syafaat Nabi itu diperhatikan pendapatnya. Menurut mereka syafaat itu hanya buat orang yang berdosa. Dah kalau betul hujah tu, semua orang berdosa. Kan? Tak ada orang yang tak berdosa dalam dunia ni. Kecuali Nabi dan Rasul sahaja. Wali ke, ulama besar ke, mufti, kadi, ustaz pun berdosa. Tiba-tiba orang kata, ustaz pun ada dosa ke? Kau agak-agak sikit. Ingat ustaz ni malaikat ke apa ke? Kan? Semua orang ada dosa. Ustaz tak ustaz pun ada dosa dia tak. Dan ada beberapa hadis sahih yang diriwayatkan Muslim dan lainnya tentang adanya syafaat Nabi kepada beberapa kelompok ataupun golongan untuk masuk syurga tanpa hisab, yakni tanpa pertolongan amal, perhitungan amal. Dan ada lagi golongan yang mendapat penambahan darjat dalam syurga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kena faham syafaat ni makna pertolongan. Arab sebut syafaat, kita kata pertolongan. Tapi perkataan syafaat tu pun dah jadi bahasa Melayu kita juga kan. Dah boleh faham lah. Syafaat Nabi ni ada beberapa jenis. Yang pertama, antaranya syafaat Nabi kepada umat dia yang sah-sah dah masuk syurga, dengan izin Allah bawa keluar dari syurga, hantar pergi masuk neraka, dan dibawa keluar daripada neraka, dihantar ke syurga. First kali adalah syafaat kepada ahli neraka, dibawa keluar pergi ke syurga. Itu antara jenis pertolongan yang Nabi boleh bagi pada hari akhirat besok. Yang kedua tadi adalah kepada disebut mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Maknanya ada kelompok besok, tak silap saya berapa, 70,000 saya tak ingat, 70 kan, 70,000 umat Nabi Muhammad ni yang Allah pilih, dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Allahu Akbar. Tanpa hisab ni maknanya tak ada timbang-timbang, tak ada kira bicara, kira jumpa tengok muka angguk terus hantar syurga. Lebih kurang macam tu lah, senang faham ni kan. Dia tak ada kira, tak ada buka file, tak ada buka buku, tengok, rekod, datang kuliah, catat, lepas tu dengar ustaz cakap, lepas tu terlena pula sekejap. Tak ada. Itu semua tak ada. Walaupun ada sebenarnya, kan, tapi itu semua tak akan berlaku lah kepada yang 70,000 ni yang masuk syurga
tanpa hisap. Itulah syafaat. Itulah syafaat. Kalau boleh Nabi nak semua tanpa hisap dah. Tapi tak boleh lah nak bagi semua, sebab manusia dia macam-macam ragam dia kan. Banyak dia punya ragam. Dan yang ketiga tadi, untuk menaikkan darjatnya di dalam syurga. Dia dah masuk dah syurga, tapi syurga last sekali. Syurga yang last sekali, nombor 7 lah kita kata macam tu kan. Jadi dia doa dekat Allah, minta kat Nabi melalui Allah ni, dan Allah izin, Nabi pun angkat darjat dia, bagi syafaat, kona naik syurga nombor 5 ke nombor 4, macam tu lah lebih kurang. Dia angkat lagi darjatnya, makamnya di dalam syurga. Jadi syafaat ni bukan untuk orang berdosa saja, untuk orang baik yang memang sah-sah masuk syurga pun ada syafaat untuk diangkat darjat mereka itu. Walaupun nanti ada pula orang cakap, dia kata tak apa Ustaz, janji syurga, saya okey je. Kan ada orang cakap kan, yang penting masuk syurga tak apa dah Ustaz. Betul, satu sudut memang betul. Tapi jangan lupa hadis Nabi tu. Bila Nabi kata, bila ditutup. Bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Nabi suruh malaikat, Allah suruh malaikat tutup pintu syurga, pintu neraka, tak boleh keluar. Tutup, settle semua, tutup. Dan bila ditutup itu, Nabi kata ahli syurga menyesal, ahli neraka pun menyesal. Kan hadis tu. Sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, kalau ahli neraka menyesal, kami mungkin tahulah jawapan dia kenapa. Sebab dah terbakar kan, mau tak menyesal. Tapi yang ahli syurga ni dapat dah dari sungai, kebun, istana, menyesal apa benda pula ni? Nabi kata mereka menyesal sebab tak pulun buat baik betul-betul. Bila dah tengok nikmat syurga, dia kata kalau tahu dulu aku bayar sedekah dan tabung surau Masjid Al-Falah ni, habis dengan olet-olet sekali. Lah sungguh, ibu-ibu gelak lah, sungguh ni. Kan? InsyaAllah hari ni kita akan dapat olet lah, jangan risau. Kan? Jadi nak sebut menyesal sebab tak buat baik sungguh-sungguh, buat ala kadar, lebih-lebih kurang, cincai-cincai kan. Tapi tak apalah, macam kita kata tadi, tak apa, menyesal-menyesal pun dah masuk syurga, at least daripada terbakar tadi. Tetapi tetap menyesal, kata Nabi. Sebab kena ingat ibu-ibu sekalian, syurga asasnya sama, tapi nikmatnya tidak sama. Asas sama, ada sungai, ada kebun, ada istana, ada bidadari, ada sutera, ada buah-buahan, semua kan. Pelayan syurga, sama asas. Nikmat tak sama. Asasnya sama. Kereta kancil dengan 7 series, sama asas dia. Tayarnya 4, steering 1, lumbar aircon semua ada, brake semua, brake pad semua ada. Nikmat? Nikmat tak sama. Kan? Cuba bawa kancil habis meter tengok. Tak terantuk kepala kita kat siling tu. Kan? Bergegar tak? Kan? Tapi cuba bawa 7 series ke kereta ibu-ibu kat luar sana yang berjalan tu kan. Cuba bawa satu, ibu-ibu bawa berapa laju? 16 ada? Tapi 18 begini kan. Kadang-kadang mengaku tak apa. Jadi kita bawa lah satu, tapi jangan laju sangat kan. Contohlah kita bawa 12, 13 pun, pasal slow je kereta aku ni kan. Pasal kereta tu kereta mewah, kereta kualiti, kereta sedap. Bawa 12 macam mengantuk pula rasa. Macam bawa 80, 60 macam tak berjalan pula kereta aku kan. Padahal zoom habis semua dia potong. Cuba bawa kancil 60. Lena terus kita nak kereta tu kan. Dia buat kereta Mercedes 60 macam tak berjalan pula kereta aku, kena horn dengan kereta belakang kan. Itu nikmat tak sama. Aircon dia, lampu dia, sejuk dia, brake dia, airbag dia, tak sama ibu-ibu sekalian. Tambah ada jenis kereta baru sekarang ni lagi canggih, kawal dengan telefon bimbit je. Kereta Tesla baru yang tak ada pakai minyak, fully electronic. Saya tengok je lah Menelih Helio kan, dia tengok dia buka, ada dalam video TikTok ada, dia beli kereta tu, tak tahu apa harga dia, mungkin mahal lah kot. Dia tak pakai minyak, memang fully electric lah. Sekali cas tu boleh pergi 500 kilo no? Memang berbaloi lah kan. Tapi semua dia kontrol kat handphone je. Dia nak start tu dia dekat macam kat
kat bank kita macam tu kan. Lepas tu dia tap macam tu, scan, lepas tu boleh kontrol. Nak turun cermin, ejas kursi, bonet terbuka, ternganga semua situ je. Kalau orang curi telefon tu habis cerita. Kan? Tapi mungkin ada cara lain kan. Cuma sistem dia boleh dengan telefon. Kereta kita boleh sekarang? Tak ada kan. Jadi bertabahlah. Itu ceritanya kan. Tapi nak sebut itulah nilai syurga besok. Sama asas tapi nikmat berbeza kan. Macam orang lelaki ni, dia ada bidadari. Perempuan jangan petikai-petikai pula, kami bidadara tak ada kan. Jadi Nabi sebut dah paling sikit, ni bagi semangat kat abang-abang kita kat depan ni, paling sikit kita akan dapat 70 orang bidadari. Macam okey, cukup tak? Cukup lah ustaz, yang ada seorang ni pun tak terjaga katanya. Tu lain, tu bini bang, bukan bidadari. Tu bidadari dunia kita kan. Jadi 70 orang pun cukup dah ustaz. Itu paling sikit. Itu tuan-tuan anak murid ustaz. Mestilah lebih lagi tak? Berangan tak salah kan? Kita doa. Dia kata lain macam ustaz ni kan. Tak, semangat tuan-tuan, semangat. Jadi sebab itulah kita nak sebut benda-benda macam ni. Syafaat tu banyak jenis dah. Minta je lah, insya-Allah, jangan risau. Baik, sambung bacaan. Kemudian katanya lagi, tiap-tiap orang yang berakal sempurna tentu mengaku mempunyai kesilapan dan kekurangan. Tentulah berharap kepada kemaafan dan tentu khawatir kalau termasuk di antara orang-orang yang binasa. Jadi menurut pendapat orang yang tersebut, orang ini tidak perlu berdoa mohon keampunan dan rahmat, sebab keduanya hanya untuk orang yang berdosa sahaja. Kalau beginilah jadinya, tentulah menyalahi apa yang sudah dikenalkan berjalan di kalangan salafus soleh yang terdahulu. Jadi dia huraikan yang atas tu lah. Maknanya kalau nak mengharap dah berdosa pula barulah tergigih nak berdoa ni, minta ampun dan sebagainya, bahasa mudah dia tak ada makna lah benda tu kan. Yang kita nak sebelum kita buat dosa tu, kita sedar diri dulu kan. Kita orang kata sedar diri lah, ya Allah aku ni dosa banyak. Walaupun kadang kita rasa macam, bukanlah nak kata dosa kita tak banyak kan, kita rasa memang ada dosa tu. Dan kalau kita rasa dosa kita banyak, itu memang dah terbaik dah sebenarnya. Dia yang bahaya kalau tak rasa diri itu berdosa. Itu yang takut kan. Kita tak rasa diri kita ada dosa, itu sangat bahaya. Dan itu ulama' dah sebut, orang yang merasakan dirinya tidak ada dosa, itulah satu dosa. Dia jadi dosa kat situ pula kan. Dia rasa dia tak ada dosa. Macam ada satu hadis Nabi kata, setiap 1000 orang di akhirat besok, kan Nabi kata 999 masuk neraka, seorang yang masuk syurga. Ada orang dengar hadis tu senyum seorang. Pasal apa Haji senyum? Saya lah yang seorang tu Ustaz. Rasa nak jemput dengan kitab ni atas kepala dia kan. Kau agak-agak sikit kan. Kalau ia pun diam je lah. Orang tanya menjawab tu, pasal apa senyum? Saya lah yang seorang tu, confident gila kan. Agak-agak sikit kan. Sedarlah diri tu. Sedar diri tak. Biar kita rasa kita ni berdosa. Macam tu lah. Dan ada pandangan ulama' sebut, yang Nabi sebut nombor tu, dia bukan nombor tapi nisbah. Nabi nak bagi tahu 1 syurga, 999 tu neraka kan. Ulama' ada bincang, Nabi nak bagi tahu sebenarnya 1 tu nisbah kepada sedikit, 99 tu nisbah kepada banyak. Jadi Nabi sebenarnya nak bagi tahu ramai orang masuk neraka daripada masuk syurga. Itu yang sebenarnya. Ada juga ulama' menghuraikan hadis tu macam tu. Macam tu kan. Jadi jangan dipegang pada nombor tu sangat. Ada ulama' menghurai itu hanyalah nisbah sedikit kepada banyak. Gambaran banyak dan sedikit. 1 tu sikit, 99 tu banyak. Macam tu lah. Jadi apa pun
Besok di akhirat, saya ada baca dalam satu kitab, tajuk neraka ke apa entah kitab tu saya tak ingat, tapi dalam tu ada satu hadis sahih. Nabi kata yang akan masuk ke dalam syurga besok daripada mula zaman Nabi Adam, semua manusia lah, sampailah Nabi Muhammad sendiri, umat dia, yang akan masuk dalam syurga, Nabi kata ada 120 saf sahaja. Nabi kata yang akan masuk dalam syurga Allah ada 120 saf. Satu saf saya pun tak tahu berapa jumlahnya, Nabi tak sebut. Cuma Nabi kata ada 120 saf di kalangan manusia yang akan dihantar ke dalam syurga. Daripada 120 saf itu, kata Nabi, 80 saf adalah dari umat aku. Ramailah. Maknanya 2/3 ahli syurga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa ramai tu? Logik lah. Pasal umat Nabi ramai. Umat Nabi lain kan sikit-sikit je, habis berapa puluh tahun dah meninggal Nabi tu, habislah umat dia kan, sambung Nabi lain. Yang umat Nabi Muhammad ni dah 1400 tahun dah, mau tak ramai. Jadi Nabi kata 120 saf, 80 tu kamu, kata Nabi, umat aku. Jadi berapa satu saf tak tahu, Nabi tak sebut. Cuma Nabi bagi gambaran macam tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan ni, ibu sekalian, penting pada kita memahami perkara-perkara seperti ini supaya kita sebut ada dia punya semangat lah untuk kita lah. Cuti ni tuan-tuan, cuti panjang ni, seminggu cuti sekolah kan, hari ni pun cuti agung apa semua. Jadi tu yang kurang sikit hari ni kan, cuti, tapi tak apalah. Mana yang ada datang, yang tak ada kita buatkan live, boleh tengok macam-macam channel, TV1, 2, 3 semua ada. Jadi kita ambil peluang tu insyaAllah. Baik, saya nak habiskan yang terakhir untuk pagi ni tuan-tuan, fasal yang ke-6. Dihikayatkan dari beberapa ulama bahawa mereka tidak menyenangi sebutan syaud. Kalau spelling Arabnya shin waw ta, syaud. Itu spelling Arab dia. Dan daur ni spelling dia dal waw ra, daur. Itu spelling Arab dia lah. Mereka tidak menyukai dua perkataan ini, syaud dan daur, untuk dinisbah kepada makna tawaf. Orang Arab ni disebut tawaf tu daur dengan syaud. Dua-dua boleh sebenarnya, tapi ada yang tak suka. Mereka berkata, untuk keliling pertama, maksud dia pusingan pertama, dia panggil taufah. Untuk keliling kedua, taufatani. Dia ada tani belakang tu kan, 2 kali tawaf. Untuk ketiga dan seterusnya disebut tufat. Beberapa kali tawaf. Dan untuk ke-7 kali disebut tawaf. Jadi bila orang sebut tawaf tu, makna salah lah. Sebenarnya itu sebutan untuk tawaf yang kali ke-7, dia panggil tawaf. Tapi itu biarlah tuan-tuan, Melayu semua tawaf. Kan? Pusingan berapa kau tawaf ni Ji? 5 katanya. Tak kisahlah. Janji kita faham tak? Janji tawaf kita tu betul. Yang tu je. Dan aku berpendapat bahawa apa yang mereka katakan itu tidak kami ketahui dasarnya sama sekali. Tak tahu ni saud, daur apa semua ni, entah mana datang taufatani apa semua ni, dia kata tak ada dasar. Mungkin mereka tidak menyukainya kerana beranggapan lafaz itu berasal dari lafaz jahiliyah. Dan menurut pendapat yang benar dan masyhur di kalangan umat, sebutan saud dan daur itu tidak dimakruhkan. Maknanya boleh sebutlah, tak ada masalah. Berdasarkan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu thalatha ashwatin wa lam yamna'hu ayyamurahum ayyarmulu ashwat kullaha illa al-ibqa wa alaihi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka agar berlari kecil sebanyak 3 kali syaut ataupun 3 pusingan. Perintahnya kepada mereka itu tidak mencegah mereka untuk berlari pada keseluruhan syaut kecuali takut diwajibkan ke atas mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Faham tak tu? Okey, dia macam ni. Sebenarnya, dengar baik-baik. Sebenarnya dari segi hukum, sunat 3 pusingan awal tawaf kita berlari anak. Sebenarnya macam baru dengar je Ustaz. Yang kita dengar berlari anak ni tiang lampu hijau masa sa'i tu. Itu sunat bagi lelaki sahaja. Perempuan tak payah berlari. Mana boleh Ustaz? Yang berlari anak dulu Siti Hajar kan perempuan. Dia kona ke situ pula dah. Itu Siti Hajar lah. Hukum tu dia bertukar gitulah kan. Takkan perempuan pula nak berlari ramai-ramai. Tak comel lah nampaknya. Jadi hukum tu ulama letak nombor 1, sunat berlari anak tiang lampu hijau tu lelaki sahaja. Dan kalaupun kita berkumpulan lelaki perempuan, tidak disunatkan berlari juga sebab berkumpulan. Itu ada pandangan kan. Tapi kalau nak lari juga, yang lelaki larilah. Tapi lampu hijau ke lampu hijau saja. Arab lari sampai atas Bukit Marwah. No. 100 meter pecut terus. Tak siapa suruh pun tak tahu. Jadi balik cerita tawaf tadi ni, tawaf. Sunat dia sebenarnya 3 pusingan awal kita tawaf tu berlari anak tau. Dia panggil ramal. Bahasa Arab panggil ramal. Ra, mim, lam. Ramal. Berlari-lari anak. Sebab apa tu tuan-tuan? Dia ada sejarah. Ni hadis Bukhari Muslim ada sahih ni. Jangan kata-kata dia dhaif ke palsu pula. Ni riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dalam hadis ni, saya cerita hadis ni dulu. Nabi arahkan kami, kata Ibnu Abbas, 3 pusingan pertama lari anak. Dan baki yang 4 round lagi itu terpulang. Nak lari boleh, kata Nabi, tak berlari tak apa. Takut nanti kamu berlari juga, diwajibkan 7 round pula. Nabi kata gitulah. Baik, punca nak jadi berlari itu ketika mana Nabi nak buat umrah pada yang Hudaibiyah tu. Kan Nabi dah pakai ihram kan, Nabi mimpi kat Madinah, mimpi masuk Mekah buat umrah, botak kepala cukur semua, masuk umrah, pergi buat umrah. Akhirnya siap pakai ihram, Nabi mikot dekat Bir Ali di Madinah, ataupun dipanggil Zulhulaifah. Nama tempat tu Zulhulaifah, masjid tu nama Bir Ali. Bir tu telaga Sayyidina Ali. Baik, Nabi mikot umrah dekat situlah. Untuk ahli Madinah, mikotnya di situ. Mikot ni tempat kita pasang niat lah. Dan bila dah niat ihram semua, jaga pantang larang 13. Nabi pun bergerak dengan sahabat semua sampai dekat Hudaibiyah, kan kena halang, kena blok kan, tak boleh masuk. Berlaku perjanjian Hudaibiyah dan patah balik ke Madinah. Sahabat memang frust lah, kena cukur kepala, sembelih kambing, buka ihram, patah balik. Nak datang buat umrah tahun depan tu. So tahun depan tu Nabi datang. Nabi mesti datang. Nabi datang balik tahun depan buat umrah. Masa Nabi tawaf itulah, sahabat-sahabat Nabi tawaf ni dengar sindiran-sindiran musuh. Dengar sindiran-sindiran musuh yang ada keliling Kaabah tu. Mereka macam sindir, perli Nabi. Mereka perli macam mana? Oh, inilah geng Muhammad yang konon nak buat umrah tahun lepas tak dapat, kena halau balik. Dia sindir gitu. Panas tak dengar? Panas kan? Nabi kata okey, sekarang semua yang lelaki kita dengar dah ni, telinga-telinga kita dah pedih ni, dengar sindiran puak-puak Quraisy ni. Mereka kata inilah puak-puak ingat handal sangat, datang tahun lepas kena balik halau buta begitu je balik. Penakut dia je. Tapi kurang macam itulah. Akhirnya Nabi arahkan semua sahabat lelaki, tawaf, buka bahu sebelah kanan. Betul? Kanan ke kiri? Kanan no? Buka bahu sebelah kanan. Nama dia itibak. Itibak ni mana? Buka bahu sebelah kanan, nampak ketiak. Sebab apa Nabi suruh buat?
Kalau orang Kelantan kata nak tunjuk gedebel. Orang Kelantan. Betul saya sebut tunjuk gedebel tak? Tunjuk gedebel. Orang Kelantan sebut gitu tak? Bukan orang nak bergaduh kan, seng-seng lengan kan. Ustaz tak puas hati ke? Okey, jom. Macam kita pun buka ni, tarik sampai atas kan. Padahal body macam plywood je kan. Nak tunjuk handal, mana kita buka tu lah, macam handal sangat lah. Jadi Nabi suruh 7 round buka ni, tunjuk hebat. Buka ni 7 round ni. Sambil tu Nabi kata 3 round pertama kau berlari, nak tunjuk gagah. Itu je sebenarnya. Itu datang sejarah dia tu. Sebab itu bila kita kursus haji ke, kursus umrah ke, nak pergi haji, nak pergi umrah, kena tahulah. Habis kita tak berlari, ustaz pun tak nak suruh. Yalah, susah nak berlari masa tawaf tu. Kalau sa'i tak apa, dia lapang untuk lari anak tujuh lampu hijau tu. Tapi kalau tawaf jangan buat pasal, ibu-ibu sekalian. Nak berlari, berjalan pun susah kan. Nak suruh berlari anak macam jogging je tu kan. Mana dengan kain ihram lagi, tali pinggang dah longgar. Kau berlari-lari sejuk je lepas tu. Lagi ramai orang lari kan. Jadi itu nak kena jaga juga tu. Jadi mana dengan nak jaga bahu lagi, mengirikan Kaabah tak boleh lari, nanti batal pusingan tu. Mana nak tengok depan lagi, yang mutawif lagi, yang ustaz lagi, yang bini pegang ihram kita lagi. Kan macam-macam tu nak dijaga keliling tu. Jadi jalan selamat, berjalan je lah. Kan, pegang je lah kan ihram untuk lelaki kita tu kan. Labbaik Allah, pusing je lah 7 round. Tak payahlah berlari. Sebab tu kalau tengok orang tawaf berlari, jangan ni kau mazhab apa ni, jangan. Memang betul lah dia buat tu. Memang betul dah ada orang buat tu kan. Dia betul-betul ikut sunnah yang Nabi ajar. Tapi kalau tuan-tuan rasa lepas ni umrah tuan-tuan nak berlari 3 round, tak apalah, cubalah kan. Kalau tak boleh, jalan macam biasa je lah. Dia macam tu. Sebab sejarah dia memang ada. Ni hadis sahih. Mungkin kita tidak diwawarkan sangat dalam kursus haji umrah. Sebab takut jamaah pening pula nanti kan. Ini ustaz ni dah lah baru kali pertama buat umrah, tiba-tiba ajaran baru pula ni. Sudah kan. Nanya pula ustaz tu nanti. Jadi ini ilmunya. Sebab itu cuma kena faham, ittiba' ni buka bahu sebelah kanan, hukum dia sunat ketika tawaf sahaja. Masuk sa'i terus tutup. Sebab itu orang lelaki bila sa'i bahu terbuka, Arab datang pam, dia ketuk. Dia tak ketuk lah, dia pegang-pegang, dia suruh tutup kan. Dia pegang-pegang ini, dia suruh buat macam tu, tutup. Memang itu hukum dia. Bila sa'i buka, makruh. Kan. So itu saya pesan dah banyak kali, nak pergi haji, nak pergi umrah, biar kursus betul-betul, biar hadamkan betul-betul, biar faham. Kalau tidak, kadang habis kita. Orang suruh tawaf wida', dia sambung dengan sa'i wida' sekali. No? Pasal aku dah kena dah. Jamaah buat kerja gila gitu kan. Orang dah cakap besok kita lepas subuh habis semayang terus tawaf wida', semayang sunat tawaf, berdoa menangis, minum zam-zam, cabut balik. Bas dah tunggu lah. Sarapan tunggu bas datang, cabut balik Malaysia kan. Tak sampai-sampai. Dah berpeluh dah dalam bas. Driver ni kena maki hamu nak lari je kan. Ni nak start enjin jalan. Yang ustaz yang nak menjawab dengan driver tu dah berpeluh. Mana pula Mak Haji dengan Pak Haji tak sampai-sampai lagi. Bayang pun tak nampak. Balik-balik senyum belengguk aja jalan kan. Mana Mak Haji baru sampai. Ya, namanya tawaf. Saya sambung sa'i ustaz kata dia. Pasal apa pula pergi sambung sa'i? Ni bukan umrah. Alang-alang nak balik ustaz. Alang-alang tu aku tak tahan dengar. Dalam ibadah dia tak ada alang-alang, ibu-ibu sekalian. Jangan buat-buat kerja macam tu kan. Alang-alang ustaz dah nak balik, nak datang tak tahu bila. Sambung je lah sa'i. Sa'i tu tak ada pahala tau. Mujur tak dapat dosa. Kan? Dia tak ada apalah, cuma penat aja lah. Penat, lepas tu kena tahan maki lah. Jamaah akan maki kita kan. Pak Haji ni pasal dah lambat ni, orang nak tinggal terbang lah. Dia pergi sambung sa'i pula. Orang dah berbuih dah taklimat tawaf wida'. Belum ada dalam kitab sa'i wida' tak ada. Jangan buat-buat sejarah tu. Sebab itu dalam ibadah dia tak ada alang-alang.
Macam musim haji 2010 kot 2011 macam tu, masa saya buat jemaah kan, masa kutip batu Zalifah, besar pun numbuk dia bawa ni. Ustaz, okey tak Ustaz? Saya pun tengok besar macam ni. Ji, tak ada besar lagi ke Ji? No. Haji dah kenapa besar ni Ji? Alang-alang Ustaz katanya. Nampak? Alang-alang nak melontar setan katanya. Kan halus kan, macam tak sakit je setan katanya. Besar ni buat puas hati benjol. No. Kau tahu mana pula setan menyerah diri hari melontar tu kan? Setan pun lari hari melontar tu. Yang betul-betul paling setan Nabi Ibrahim saja. Kita paling dinding batu tu. Tak payahlah besar sangat kan. Kan baling kuat-kuat melantun kena kepala kita, pada dengan muka kan. Jangan halus sangat, jangan besar sangat. Besar sangat nanti nak memikul tu susah. Paling tidak 7, 21 kali dengan 3 dah berapa dah? 63. Itu kalau nafas ni. Kalau nafas awal kurang lagi sikit, 49 kot kalau tak silap saya. Jadi bayang 49 ketul besar-besar macam tu, larat nak bawa. Kan satu kerja tu. Dan jangan halus sangat sampai tak berasa pula masa baling tu. Takut was-was pula. Dia takut was-was ke baling, tadi ya ke batu ke apa aku pegang tadi. Dia was-was kan, rasa ringan macam tak ada apa. Biar ada rasa. Dalam kitab kata 1 ruas paling kurang, 3 ruas ni ambil 1, itulah saiznya. Itu orang suruh pergi kursus. Ni kursus tak datang. Lepas tu nama pula naik last minute Ustaz. Nama naik last minute pula, lagi 3 hari nak terbang pula. Tabu Haji telefon, Haji nak pergi Haji? Ni jawab sekarang ni. Sudah berpeluh mikir. Aku nak pergi sekarang, kursus apa benda pun tak tahu lagi ni. Batu pun tak cari lagi. Nak cari batu apa benda kat Malaysia ni? Batu kat sana besok. Dia punya panik pun sampai dia kata, saya batu pun tak cari lagi ni. Kata. Batu apa pula yang kau nak cari kat Sumatera kan? Jadi ibu sekalian, itulah ceritanya. Kok mana pun kursus lah dulu. Tapi Tabu Haji dah declare dah baru ni kan. Siapa yang last minute pun kita akan bimbing di sana. Jangan risau. Tabu Haji ambil tanggungjawab. Orang pun dah start pergi dah hari Sabtu baru ni kan, dulu semalam. KT1 dah terbang dah, diorang dah dekat Madinah. 14,000 lebih tahun ni, Alhamdulillah. Kita doa yang terbaik lah buat mereka semua. Kalau ada ibu-ibu yang dapat pergi pun tahun ni, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan, tidak ada insiden-insiden yang tidak baik berlaku, dan mereka sihat dan dapat haji yang mabrur insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang boleh saya share sedikit pada pagi ini. Fasal yang ke-7 kita sambung 2 minggu akan datang. Minggu yang ketiga nanti insya-Allah, Isnin minggu yang ketiga. Dan sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, yang pertama sekali, muslimin muslimat sekalian, apa pun dalam hidup ini kita kena berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berdoa, berserah pada Allah, minta pada Dia, mohon pada Dia. Dan yang kedua, pastikan setiap ibadah yang kita buat, niat kita adalah betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita adalah ikhlas kepada Allah semata-mata insya-Allah. Dan yang ketiga, seperti biasa, jangan tinggalkan majlis ilmu. Walau apa cara, apa keadaan sekalipun, kita usahakan untuk kita mengaji, untuk kita kuliah, untuk kita cari ilmu. Walau penat, walau letih, walau cuti, walau apa sekalipun, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan tingkatkan amalan kita dan darjat kita di akhirat besok insya-Allah. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir dalam Dewan Fatimatuz Zahra kita pada pagi ini. Terima kasih juga 300 lebih yang menonton live kita pada pagi ini, yang bagi gift semua, terima kasih banyak. Dan ada 2 perkongsian sebelum saya tamatkan kuliah kita pada pagi ini. Yang pertama, seperti biasa, sedikit kutipan untuk pagi ini, untuk tabung kebajikan. Kita nak selesaikan, ada seorang lagi student kita di Mesir sana yang memerlukan kewangan.
Jadi bolehlah mana-mana ibu-ibu yang ada buat duit sikit, bolehlah bantu adik kita di sana. Dan yang kedua, tahun ni juga sama macam tahun lepas, saya ada buat korban di Kemboja. Satu bahagian lembu harganya RM380, dan daripada RM380 itu RM10 kita akan tarik untuk infak kepada Mahat Tahfiz di sana. Ada satulah yang sahabat saya uruskan. Yang uruskan ni kawan saya sama ngaji Mesir lu. Jadi dia ada link, dia pun dah lama dah buat dengan Kemboja ni, dengan satu tahfiz tu. Dan Alhamdulillah tahun lepas kita buat, banyak ribu juga kita dapat kutipan daripada korban itu sendirilah. Maknanya kita dapat 2 in 1 lah. Tuan-tuan dapat pahala korban dan pahala tahfiz tu sekali, insya-Allah. Jadi kalau ada yang berminat boleh hubungi saya nanti, dan rakan-rakan online juga mana yang berminat nak join boleh tekan link nantilah dekat profil saya, insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih. Selamat selamat bercuti lah. Berkuliah sambil bercuti macam tu lah. Kok ada bercuti kan, cuti sekolah untuk anak-anak kita lah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah ampunkan segala dosa mak ayah kita, ibu bapa, adik-beradik, ipar-duai kita dan semua mereka yang kita kasihi lah, insya-Allah. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.